أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا معه آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء wallahu wasi'un alim. Maksudnya, sesungguhnya ahli kitab suka dan berangan-angan kiranya mereka dapat menyesatkan kamu, padahal mereka tidak akan menyesatkan malaikat dirinya sendiri, dan mereka pula tidak menyadari akibat yang buruk itu. Wahai ahli kitab, mengapa kamu kufurkan, engkarkan ayat-ayat keterangan Allah, padahal kamu menyaksikan kebenarannya? Wahai ahli kitab, mengapa kamu campur adukkan yang benar dengan yang salah, dan kamu pula menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya? Dan berkatalah segolongan dari ahli kitab sesama sendiri, berimanlah kamu kepada Al-Quran yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu pada sebelah pagi, dan kufurlah engkaulah pada petangnya, supaya mereka merasa ragu-ragu lalu kembali menjadi kafir semula. Dan mereka berkata lagi, janganlah kamu percaya melainkan kepada orang-orang yang mengikut agama kamu. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya petunjuk yang benar ialah petunjuk Allah. Mereka berkata pula, janganlah kamu percaya bahawa akan diberi kepada sesiapa seperti apa yang telah diberikan kepada kamu, atau mereka akan dapat mengalahkan hujah kamu di sisi Tuhan kamu. Katakanlah wahai Muhammad SAW, sesungguhnya limpah kurnia itu adalah di tangan Allah, diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas limpah kurnianya, lagi meliputi pengetahuannya. Setelah dibaca dalam ayat-ayat yang lalu, betapa golongan ahli kitab ni, yakni Yahudi dan Kristian, mengetahui akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam kitab suci mereka, Taurat dan Injil, dan disebut oleh nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka. Bahkan nabi-nabi, rasul-rasulnya minta janji daripada mengikut masing-masing. Zahir Nabi akhir zaman beriman, tolong Nabi akhir zaman ni, berjuang bersama dengannya. Bukan ada kalangan mereka yang berkumpul di Madinah menunggu kedatangan Nabi akhir zaman, kerana dapati di Madinah ada tanda tapak hijrah Nabi akhir zaman. Bahkan mereka tahu sifat sahabat-sahabat Nabi yang ikut Nabi, bersama dengan Nabi. Mereka tahu malangnya mereka tak masuk Islam. Bukan saja tak masuk Islam, menyesatkan orang Islam. Waddat ta'ifatum min ahli kitab law yudillunakum. Segolongan dari ahli kitab, Yahudi dan Kristian ni, suka dan bercita-cita kiranya mereka dapat menyesatkan kamu orang Islam. Kalau bila orang Islam masuk agama dia, ataupun tinggal ajaran Islam, keluar daripada Islam, masuk agama lain, tak apa, jangan teka dengan Islam. Begitu sekali hasad dan dengki mereka terhadap Islam ni, nak menyesatkan orang Islam. Wa ma yudhilluna illa anfusakum wa ma yudhilluna illa anfusahum, dan tidaklah mereka menyesatkan melainkan diri mereka sendiri. Dia sesat diri dia sendiri. Dia nak sesatkan orang Islam, dia sesat. Dia tahu kebenaran, dia seleweng ke orang lain, dia jadi sesat. Wa ma yash'urun, dan mereka tak sedar, tak terasa.
Tak terasa mereka jadi sesat dengan sebab perbuatan mereka yang jahat dan menyesatkan itu. Allah Ta'ala mendedahkan bagaimana penipuan mereka terhadap Islam dan orang-orang Islam. Mereka tak sedar bahawa mereka tipu diri mereka sendiri. Mereka mengetahui kebenaran, tak ikut kebenaran. Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu kufurkan, engkarkan ayat-ayat keterangan Allah padahal kamu menyaksikan kebenarannya? Di antara ayat-ayat itu ialah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam kitab-kitab mereka. Allazina atainahum alkitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami beri mereka kitab, mereka kenal Nabi Muhammad macam mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi mereka menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka tahu. Ini ternyata terdapat padri-padri yang masuk Islam. Di antara Abdullah bin Salam radhiyallahu an yang melihat tanda-tanda Nabi ada pada diri Nabi SAW. Lalu dia datang berhujah dengan Nabi. Tanya beberapa soalan. Soalan-soalan ni tak boleh jawab mereka seorang Nabi. Bila Nabi jawab, setelah puas hati, Abdullah bin Salam masuk Islam. Termasuklah dalam ayat syahid Allah yang kita baca dulu. Padri Kristian daripada Syam datang. Tanya Nabi apakah saksi yang paling besar. Nabi baca ayat syahid Allah. Padri ni masuk Islam. Bahkan di zaman ni pun ada padri-padri yang masuk Islam. Padri-padri yang mengkaji Quran, mengkaji Bible, mengkaji Taurat, masuk Islam. Kalangan Yahudi pun ada masuk Islam. Seperti Muhammad bin Asad, penulis yang terkenal. Itu Yahudi itu. Maryam Jamilah, semua dah meninggal dunia. Ini Yahudi masuk Islam. Kerana kaji. Dan termasuk kalangan missionary, ditugaskan mengkaji agama untuk lawan Islam, masuk Islam. Menandakan keterangan Nabi akhir zaman ada dalam kitab-kitab mereka. Mengapa kamu kufur engkar ayat-ayat keterangan? Bukan di sana nyata hukum-hukumnya. Daging babi haram. Mereka halalkan daging babi kerana ikut selera pengikut mereka. Ini sesatan. Mereka pindah ayat Allah, tahu benar tapi tak ikut. Ya ahlal kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu campur adukkan yang benar dengan yang salah? Dan kamu pun menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Mengapa kamu campur aduk benar dan salah? Mengetahui Islam ini benar, mereka campur dengan yang salah. Ikut yang salah. Ikut kesesatan, ikut yang tak betul. Ini merosakkan diri kamu sendiri. Allah Ta'ala dedahkan. Mereka nak kelirukan orang Islam, sebenarnya mereka buat-buat, melakukan satu kesalahan untuk menipu orang. Mereka tahu kebenaran, sebab itu mereka disebut al-maghdubi alaihim. Golongan yang murka oleh Allah. Kita baca Fatihah tiap-tiap rakaat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang betul. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka, iaitulah Nabi-Nabi, Siddiqin, Syuhada dan Salihin. Bukan jalan yang dimerkai ke atas mereka. Yang mereka ialah golongan ahli kitab ini. Golongan yang mereka tahu kebenaran Islam tetapi tak ikut Islam. Menyesatkan orang Islam. Berusaha untuk menjauhkan orang Islam daripada agama Islam. Maka mereka sangat dimerkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka melangkah langkah yang sangat jahat. Di antara langkah mereka ialah yang disebut oleh Allah, dia dedah oleh Allah Taala. Wa qala ta'ifatun min ahli kitab aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nar wa kfuru akhirahu la'allahum yarji'un wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum
Qul innal huda hudallah an yu'ta mithla ma utikum aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Berkatalah satu golongan ahli kitab, orang Yahudi zaman Nabi dulu, berimanlah kamu kepada Al-Quran yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu pada setelah pagi, dan kupu engkaulah pada petangnya, supaya mereka merasa ragu-ragu lalu kembali menjadi kafir semula. Semaya subuh dengan Nabi, pagi semaya subuh dengan Nabi, tujuannya supaya orang yang lemah iman ni tengok mereka ni masuk Islam. Oh betul lah Nabi ni, betul sungguh. Petang tak percaya ke Nabi, Muhammad ni pelabur. Tujuannya untuk menggoda supaya mereka lemah iman ni tengok dia ni ahli kitab ni, orang yang tahu sungguh ni. Bila dia ikut semaya subuh tu, dia nampak Nabi ni betul. Bila dia keluar tu, menandakan Nabi tak betul lah tu. Dia ni ahli kitab, orang alim, orang tahu. Ini bahayanya orang yang tahu mempengaruhi orang yang tak tahu. Al-maghdubi alaihim. Mereka sanggup melakukan kerja menipu sahabat begitu sekali. Pura-pura semayang dengan Nabi waktu subuh, konon dia masuk Islam. Waktu petang, beritahu dia tak masuk Islam. Dia tahu Nabi ni tak betul. Dia tahu. Tujuannya mempengaruhi mereka yang lemah iman. Sebab itu sekali godaan yang dilakukan terhadap orang Islam. Kita sambung minggu depan pula. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ahli al-kitab man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilayk. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Dan di antara ahli kitab ada orang yang kalau engkau amanahkan dia menyimpan sejumlah besar harta sekalipun, ia akan mengembalikannya dengan sempurna kepadamu. Dan ada pula di antara mereka yang kalau engkau amanahkan dia menyimpan sedinar pun, ia tidak akan mengembalikannya kepadamu kecuali kalau engkau selalu menuntutnya. Yang demikian itu ialah kerana mereka mengatakan, tidak ada jalannya kami menanggung dosa mengenai orang-orang yang ummi, orang bukan Yahudi. Dan mereka pula selalu berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui bahawa mereka berdosa. Bahkan mereka berdosa memakan hak orang, kerana siapa yang menyempurnakan janjinya mengenai hak orang lain dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka yang dibuat, mereka itu tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan memandang pada mereka pada hari kiamat. Dan tidak akan membersihkan mereka dari dosa. Dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Di sini Allah Ta'ala mendedahkan sifat kemedaan dan terlalu kebendaan orang Yahudi. Mereka menganggap bangsa mereka lah bangsa yang mulia. Boleh buat apa saja terhadap bangsa lain, kaum lain. Kaum lain ni macam abdi, macam penatang. Wa min ahli kitab. Di kalangan ahli kitab itu, man in ta'manhu biqintarin yu'addi ilaik. Ada orang yang kalau diberi amanah pada mereka dengan harta yang banyak, sama ada disimpan ataupun diberi hutang. Diberi hutang,
dengan jumlah yang sebanyak-banyak. Dengan sepiku emas. Qintar, piku emas, banyak. Yu'addihi ilaik, mereka akan tunaikan. Wa minhum man ta'man bidinar la yu'addihi ilaik. Ada kan mereka kalau engkau beri amanah 1 dinar sedikit pun dia tak akan tunaikan. Walaupun sikit. Yang pertama seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Seorang Yahudi yang masuk Islam. Yang ikhlas. Yang baik, berpegang dengan agama sungguh. Bila dengar kebaikan Islam, terus masuk Islam. Tengok dalil-dalil, ada para Nabi, terus masuk Islam. Setengah mereka, kalau disimpan sikit pun, beri hutang sikit pun tak bayar. Panhas bin Azura, sebagai contohnya. Yahudi yang jahat. Sifat mereka ni, sombong. Kecuali kau selalu minta, baru dia beri. Kalau tak minta, baru tak tahu itu. Dalik bi'annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil. Sebabnya mereka berkata, kita buat apa pun terhadap orang yang bukan Yahudi ni tak berdosa. Buat apa kepada orang Arab pun, bukan Yahudi, tak berdosa. Riba dengan Yahudi je berdosa. Riba dengan Yahudi, bukan Yahudi tak berdosa. Termasuklah tipu orang tak Yahudi, tak berdosa. Bahkan hari ini siapa pekat berzina dengan tak Yahudi apa tak berdosa. Kalau dengan Yahudi tak boleh. Siapa begitu? Wa yaquluna 'Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka berkata hadap Allah secara pembohongan dalam keadaan mereka tahu. Mereka tahu hukum Allah tapi tak ikut hukum Allah. Walaupun demikian, terdapatkan mereka orang-orang yang salih, orang yang baik. Ibnu Katsir bila menafsirkan ayat ini menyebut satu hadis Nabi SAW menceritakan bagaimana berlaku di kalangan Bani Israel belum pada Nabi. Ada seorang yang terdesak nak duit. Kalau dia berniaga atau sebagainya. Dia orang dagang. Jumpa seorang sama-sama Yahudi lah. Orang tu kata, mu ada saksi tak? Dia kata, Allah menjadi saksi. Mu ada penjamin tak? Allah jadi penjamin. Oleh kerana mu kata Allah jadi saksi, Allah jadi penjamin, aku berilah kamu 1,000 dinar. 1,000 dinar. Tak apalah, aku akan bayar hutangmu. Bila tiba masa, tempoh tertentu, dia balik ke negeri dia. Kemudian dia berniaga, dia untung dapat 1,000 dinar untuk bayar hutang. Dia pergi ke pelabuhan. Dia nak pergi tak boleh kerana ada urusan. Dia pun nak kirim melalui kapal yang pergi ke negeri. Kapal terlepas. Dia pun nak buat. Ada kayu sebatang. Dia pun pahak kayu tu, letak pitih dalam. Letak surat. Tutup balik. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mengaku menjadi saksi. Aku mengaku menjadi penjamin. Aku nak beri, nak bayar hutang pada orang nama Sianu bin Sianu. Dia tulis dalam surat tu lah. Dia pun capuk kayu dalam laut. Dalam laut. Kemudian kawan orang yang beri hutang tu tunggu di kat pelabuhan. Tu tak ada apa. Ada kayu sebatang. Dia pun ambil kayu, pikul balik. Ambil kapuk belah, ada surat dalam, ada pitih. Ada pitih. Pitih tu sebut nama dia, surat tu sebut nama dia, ni aku bayar, aku hutang dulu. Tak apalah, dia mau taruh pitih tu. Dak dalam mana? Orang tu tadi, boleh mari. Mari, bawa pitih. 1,000 dinar. Takut tak siapa dia kira itu. Dia pun jumpa orang tu, ni aku nak bayar hutangmu. Aku temu kayu sebatang dia tu. Aku belah kayu ada nama aku, pitih 1,000 dinar. Mu bayar dah.
Bayar dah, tak apa, peti ambil rumah peti tu. Dua-dua ni amanah belaka. Kalau orang yang ada amanah ni, orang nak pergi beragama pula lah. Ni disebut dalam hadis, riwayat Imam Bukhari. Berlaku satu karamah. Zaman dulu dia boleh berlaku benda-benda macam tu. Allah Ta'ala beri keberkatan orang yang kuat berpegang dengan agama. Berlaku benda yang luar biasa. Kalangan orang Yahudi juga. Jadi bukan semua Yahudi ni jahat. Ada orang Yahudi yang jadi Nabi. Ada orang Yahudi yang jadi wali. Jadi wali pun ada yang baik. Mereka yang jahat ni dikutuk oleh Allah Ta'ala. Dilaknat oleh Allah Ta'ala. Al-maghdubi alaihim. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bahkan sesiapa yang menunaikan janjinya dan bertakwa. Bahkan siapa yang menunaikan janji dia, tak kena dengan apa dia termasuk orang kafir. Janji orang kafir pun kita kena tunai. Hutang orang kafir pun kena bayar. Bukan orang Islam saja. Jangan macam-macam dia kafir tak bayar. Tunai amanah. Nabi kita Muhammad SAW kita nak berhijrah ke Madinah. Banyak barang orang kafir sipang di rumah Nabi. Nabi tinggal Sayyidina Ali di Mekah. Suruh Sayyidina Ali atau balik barang pada orang kafir yang sipang barang ke Nabi. Jadi ahli ekonomi mengatakan rumah Nabi tu bank. Nabi dah jadi bank. Muamalah bank ni diterka Nabi kita Muhammad SAW di rumah Khadijah bin radhiyallahu anha. Tempat orang sipang barang. Nabi tu nak balik. Walaupun kepada orang kafir berhijrah. Pada nak berhijrah buat perari je. Persalahnya tidak. Nabi tunaikan amanah walaupun terhadap orang kafir. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah Ta'ala kasih orang yang bertakwa. Takwa ni ikut perintah Allah Ta'ala sentiasa. Sepanjang masa dengan ikhlas. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanin zamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang membeli janji Allah dan sumpah mereka dengan harga yang murah. Ambil harta dunia, langgar perjanjian. Jual janji Allah, beli. Dengan kemewahan dunia. Lupakan hari akhirat. Lupa hari akhirat. Berhutang orang tak bayar. Mampu. Kalau tak mampu, tu lain cerita lah. Ni mampu. Saja tak mau bayar hutang orang. Masa berhutang tu niat dah tak mau bayar. Ini jahat. Barang siapa yang membeli dunia, tukar dengan janji Allah Ta'ala, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, maka tidak ada bahagian kepada mereka di hari akhirat. Tak ada bahagian rahmat Allah pada hari akhirat kelak. Wala yukallimuhum, Allah Ta'ala tak bercakap dengan mereka dengan cakap rahmat. Wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamah, Allah Ta'ala tak tilik dengan tilik nak mereka ampunan. Wala yuzakkihim, Allah Ta'ala tak bersihkan daripada dosa. Tak ampun dosa orang jahat macam ni. Walahum azabun alim, dan mereka azab yang sangat pedih. Menunjukkan bagaimana dosa mereka yang tidak menunaikan amanah. Tidak menunaikan amanah, menyimpan barang orang dan apa saja amanah, kerana menukar dengan kemewahan dunia. Lupa akan janji Allah di akhirat. Ini semua adalah perangai orang Yahudi yang dimerka oleh Allah SWT, yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Yang kita orang Islam sebut tiap-tiap rakaat sembahyang, al-maghdubi alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wahai Tuhan kami, tunjukkanlah kami ke jalan yang betul. Jalan orang yang telah Engkau beri nikmat ke atas mereka. Itulah jalan Nabi-Nabi, Siddiqin, Syuhada dan orang yang soleh yang dikasihi oleh Allah.
Ghairil maghdubi alaihim, bukannya jalan orang yang berkei ke atas mereka. Iaitulah jalan orang Yahudi yang tahu kebenaran tak ikut kebenaran, yang tahu Islam tak ikut Islam. Yang tahu Nabi tak ikut Nabi. Yang tahu dosa pahala langgar hukum dosa pahala. Ini orang Yahudi mereka Allah. Jangan jadi macam tu. Adapun Allah yang sesak ni tak tahu apa. Itu berat juga kedudukannya. Tapi al-maghdub alaihim ni lebih berat lagi. Orang Yahudi sangat dimurkai Allah, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Disebut dalam kitab-kitab zaman dulu, sebut dalam Quran. Disebut dalam tiap-tiap rakaat semayang, dilaknat oleh Allah. Mereka ni, jangan jadi macam mereka. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Ma kana li basharin an yu'tihi Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Dan sesungguhnya di antara mereka ahli kitab itu ada ketua-ketua agama yang memutar-mutar lidahnya semasa membaca kitab Taurat dengan mengubah maknanya supaya kamu menyangkanya sebahagian dari kitab Taurat. Padahal ia bukanlah dari kitab itu. Dan mereka pula berkata bahawa ia adalah dari sisi Allah. Padahal ia bukanlah dari sisi Allah. Dan mereka tergamak berkata dusta terhadap Allah. Sedang mereka mengetahui bahawa mereka adalah dusta. Tidaklah patut bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab Allah dan hikmah kebijaksanaan serta pangkat Nabi. Kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang ramai, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan penyembahan Allah. Tetapi yang sepatutnya kenalah ia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin, yakni yang menyembah Allah semata-mata dengan ilmu dan amal yang sempurna. Kerana kamu sentiasa mengajarkan ia isi kitab Allah itu. Dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Dan ia tidak pula patut menyuruh kamu menjadikan malaikat dan nabi-nabi sebagai Tuhan-Tuhan. Patutkah ia menyuruh kamu dengan kekufuran sesudah kamu menjadi orang Islam? Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia daripada nabi-nabi dengan firman-Nya. Sesungguhnya apa jua kitab dan hikmat yang aku berikan kepada kamu. Kemudian datang pula kepada kamu seorang Rasul, iaitu Nabi Muhammad SAW, yang mengesahkan apa yang ada pada kamu. Hendaklah kamu beriman dan sungguh-sungguh kepadanya. Beriman sungguh-sungguh kepadanya. Dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh menolongnya. Allah berfirman lagi, bertanya kepada mereka, sudahkah kamu mengakui dan sudahkah kamu menerima akan ikatan janjiku secara yang demikian itu? Mereka menjawab, kami berikrar, mengakui dan menerimanya. Allah berfirman lagi, jika demikian maka saksikanlah kamu
maka aku juga menjadi saksi bersama-sama kamu. Kemudian sesiapa yang berpaling engkar sesudah mengakui perjanjian setia itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik, orang yang sangat jahat. Allah mendedahkan kejahatan golongan ahli kitab yang mungkin janji terhadap Allah di hadapan nabi-nabi yang mereka berjanji juga. Mereka lawan Allah Ta'ala padahal mereka kenal Allah Ta'ala. Mereka tahu dosa pahala kerana kepentingan dunia semata-mata. Yang paling dimerkai Allah, mereka menyembunyikan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab. Dan sesungguhnya satu golongan daripada mereka itu sanggup memutarbelikkan lidah mereka dengan kata-kata yang menarik, kata-kata yang indah, yang menarik, dengan tujuan untuk memesongkan kitab Allah. Orang dengar ni kitab Allah ni. Yang bercakap ni orang alim. Pandai bercakap pula. Orang jahil bawah ni tak tahu. Dia orang alim, pandai bercakap. Pandai menulis, menggunakan kepandaian dia untuk memesongkan kitab Allah. Ditahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Supaya mereka mengirakannya daripada kitab Allah, padahal bukan daripada kitab Allah Ta'ala. Sanggup pindah kitab Allah Ta'ala. Ini sangat menyeleweng. Sangat dimerkai oleh Allah. Wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Mereka kata ini dari sisi Allah, padahal bukan dari sisi Allah. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Dan mereka berkata terhadap Allah secara bohong dalam keadaan mereka mengetahui mereka bohong. Didedahkan oleh ulama-ulama ahli kitab yang masuk Islam. Di antara mereka sahabat-sahabat Nabi. Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Seorang pendeta Yahudi, alim Yahudi yang terkenal, dihormati di Madinah. Bila menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyoal Nabi dengan soalan-soalan. Nabi jawab soalan dengan betul. Dia seorang alim. Ini Nabi sungguh. Allah bin Salam masuk Islam. Dan ada lain lagi. Di antaranya ulama-ulama tabi'in, Ka'abul Ahbar, Wahab bin Munabbih. Ini ulama ahli kitab. Ulama-ulama Yahudi yang masuk Islam. Pendeta yang masuk Islam. Mereka mendedahkan bagaimana padri-padri ini memesongkan kitab Allah Ta'ala. Menyembunyikan. Ulama tafsir mengatakan, sebab turun ayat ini apabila Yahudi dan Kristian balas depan Nabi. Kita baca dalam ayat sebelumnya, iaitulah orang Kristian Najran. Mari bertemu dengan Nabi, Nabi ajak membahlah, tak mau. Kemudian dia balas antara Yahudi dan Kristian ni. Yahudi kata Kristian tak betul, Kristian kata Yahudi tak betul. Macam-macam kata tak betul. Allah Ta'ala mendedahkan dua-dua mu ni tak betul belaka. Menyelewengkan kitab Allah. Kalau Yahudi tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kristian pun sama. Kristian pun tambah lagi. Contohnya, yang ternyata hari ini dari babi haram mengikut asal kitab mereka. Tapi orang Kristian boleh makan babi. Kena orang nak babi, arak haram. Bukan halal arak tu, judi haram. Mereka benarkan benda yang haram dalam agama mereka. Ini memainkan agama, membohongi kebenaran yang dinyatakan oleh Allah. Itu antara contoh yang nyata. Contoh yang terang bagaimana mereka menyeleweng kitab Allah Ta'ala. Ini kita kena tahu. Kita orang Islam kena tahu. Dan orang bukan Islam kena tahu. Dengan sebab itulah, bila ada orang yang mahir dalam perbandingan agama, mereka sangat takut. Macam Dr. Zakir Naik.
Dia kena hafal kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Injil, kitab Wida. Dalam kitab mu ada kata gini, mu dah ikut. Mu dah ikut. Menyeleweng kitab dia sendiri. Dia marah ke orang. Padahal dia tak betul. Dia tak betul. Antara penyelewengannya ialah memesongkan ajaran Nabi-Nabi yang betul. Jadi tak betul ajaran itu. Maka ni basyarin awi ati Allahul kitab wal hukma wan nubuwah. Thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan li min dunillah. Tidak layak bagi seorang manusia yang Tuhan beri pada kitab, wahyu dan kebijaksanaan hukum, kenabian. Kata kepada orang ramai, sembahlah aku ni jadi Tuhan. Contohnya orang Kristian jadikan Nabi Isa Tuhan. Betul ke Nabi-Nabi ajar begitu? Nabi-Nabi yang terima wahyu daripada Allah, terima hukum daripada Allah, dilantik menjadi Nabi, suruh orang sembah dia. Betul ke? Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab. Dan tetapi jadilah kamu orang-orang yang rapat dengan Tuhan, beribadat dengan Tuhan. Dengan apa yang kamu ajar dalam kitab, wa bima kuntum tadrusun, dan apa yang kamu belajar. Itu yang Nabi-Nabi ajar, bukan Nabi ajar menyeleweng. Lepas Nabi-Nabi ini pula, padri-padri yang menyeleweng. Padri-padri ini mengaku jadi Tuhan. Mengaku jadi Tuhan. Boleh mengampunkan dosa orang, padri ini. Kalau nak ampun dosa, jumpa yang padri. Berpitih padri. Ini malam-malam mengarut. Berpitih kata Sami. Apabila Adi bin Hatim At-Ta'i, seorang padri datang menghadap Nabi, Adi ini masuk Islam akhirnya. Nabi baca firman Allah Ta'ala. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu melantik padri-padri, pendeta-pendeta mereka Tuhan lain daripada Allah. Kata Adi, wahai Muhammad, kami tak sembah padri. Kami sembah Allah macam kamu juga. Nabi kata, walaupun budak sembahyang sembah padri, mempakai hukum hak padri buat, lain daripada hukum Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata haram, mubah jadi halal. Allah kata halal, mubah jadi haram. Itu samalah dengan beribadat lain daripada Allah. Ibadat ni bukan sahaja dalam masalah sembahyang puasa, termasuk dalam masalah menetapkan hukum. Hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Bila kita pandai-pandai pindah hukum Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dah tetap, pindah hukum lain, bermakna melantik Tuhan yang lain daripada Allah. Kecuali dalam perkara Allah Ta'ala izin. Allah Ta'ala benar. Nak makan banyak mana, nak masuk apa. Hari ni nak masuk apa. Bilang orang nak makan banyak mana. Cara masukkan mengikut negeri masing-masing. Itu tak jadi salah. Nak buat jalan raya berapa kilometer, itu tak ada nas. Itu Allah Ta'ala izin. Nak buat baju saiz mana, saya main ukur dengan badan. Itu Allah Ta'ala izin. Masalah halal dan haram, yang Allah Ta'ala tetap. Judi, arak, riba, haram. Kita ubah jadi halal. Ini yang tak bolehnya. Hukum-hukum jenayah yang sudah ada tetapkan, kisah hudud. Kita pindah hukum-hukum itu. Kata hukum Allah Ta'ala pula. Ini hukum syariat. Pentadbiran hukum syariat. Padahal bukan hukum syariat. Ini termasuk menyeleweng. Jadi kita orang Islam pun, kalau ikut perangai Yahudi, terimalah nasib yang sama. Dan sebab itu kita kena elok daripada menyeleweng seperti orang Yahudi. Walakin kunu rabbaniyin. Jadilah kamu orang yang rapat dengan Tuhan. Ini Tuhan ajar ke Nabi-Nabi, pengikut Nabi. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab, dengan apa yang kamu ajar orang daripada kitab. Wa bima kuntum tadrusun, dengan apa yang kamu belajar. Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada mengajar dan belajar. Dua-dua ada kelebihan. Allah Ta'ala beri pada siapa yang ada kemampuan, boleh mengajar. Siapa yang tak ada kemampuan, belajar. Dua-dua ada kelebihan. Disebut dalam hadis, man sahala tariqan ila al-ilmi, sahlallahu lahu tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang memudahkan jalan untuk ilmu, Tuhan mudah jalan untuk ke syurga.
Fa innal malaikata la ta'jil bil ilmi ridha mimma yasna. Sesungguhnya malaikat merendahkan sayap kepada menuntut ilmu, kena redha dengan apa yang buat. Menuntut ilmu ni malaikat rendahkan sayap, tawaduk pada menuntut ilmu. Khususnya ilmu agama. Redha buat. Wa innal alima la yasbiru man fis sama'i wal ard. Orang yang ada ilmu, makhluk langit dan bumi istighfar untuk dia. Ini kelebihan orang yang ada ilmu pula. Wa fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'irin nujum. Kelebihan orang yang ada ilmu dan tak ada ilmu macam kelebihan bulan di tengah bintang-bintang yang keluar. Innamal ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris pesaka nabi-nabi. Ma warathu dinaran wala dirhaman. Wa innama warathu ilman. Nabi-nabi tidak meninggalkan pesaka duit emas dan perak. Mereka meninggalkan pesaka ilmu. Di sini kelebihan mereka menuntut ilmu dan mereka yang mengajar ilmu. Ilmu Allah memberi kepada manusia. Orang yang Tuhan beri kelebihan ilmu ini tidak patut mengajar orang syirik, mengajar orang menyeleweng daripada akidah yang sebenar. Wala yarmukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Mereka tidak patut menyuruh kamu melantik malaikat-malaikat dan nabi-nabi sebagai Tuhan-Tuhan. Tidak patut. Orang alim tak patut. Nabi-nabi yang lebih pada orang alim, ajar orang suruh latih jadi Tuhan lain pada Allah Taala. Jadi apa yang orang Kristian buat tu sudah menyeleweng daripada akidah yang sebenar. Tak betul. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Adakah dia menyuruh kamu dengan kufur setelah kamu menjadi orang Islam? Dia sebab tu ayat ni bersempena dengan Yahudi dengan Kristian berbalah. Lalu salah seorang mereka tanya, Muhammad, musuh orang sembah muka? Macam Nabi dulu. Tuhan tu ayat ni, Nabi baca. Tuhan dah ajar aku gini. Tuhan dah ajar aku macam mu ajar ni. Nabi mu dah ajar gini. Tuhan ajar sampai membawa kebenaran daripada Allah. Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataytukum min kitabin wa hikmah. Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Ingatlah apabila Allah meminta nabi-nabi mengadakan janji dengan pengikut-pengikut mereka. Iaitulah nabi-nabi zaman dahulu. Sebelum Nabi Muhammad SAW. Termasuk rasul-rasul ulul azmi. Dan rasul-rasul yang lain. Tuhan suruh beritahu kepada pengikut-pengikut mereka akan zahir Nabi akhir zaman. Belum berlaku kiamat, Tuhan zahirkan Nabi akhir. Nabi penutup. Manakala Nabi ni datang kepada kamu membawa kitab yang bijaksanaan. Summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Rasul ni datang membenarkan apa yang kamu bawa. Macam Nabi-Nabi zaman dulu juga. Beriman pada Allah, menolak syirik. La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Kamu hendaklah beriman kepadanya dan menolongnya. Beriman dan menolong. Menolong, berjuang. Berjihad. Bersama dengan Nabi-Nabi yang dilantik ini. Nabi-Nabi mereka minta. Qala, Tuhan berfirman. Aqrartum wa akhadtum ala zalikum isri. Adakah kamu berikrar, berjanji? Dan kamu berpegang dengan janji dengan teguh seteguh-teguhnya? Isri, janji yang teguh. Kalau Rasul ni mari, mu nak ikut Rasul ni. Berjuang bersama dengan Rasul ni. Qalu aqrarna. Mereka berkata, kami berjanji. Datuk nenek mereka sudah berjanji. Pada mari Nabi Muhammad, nak ikut Nabi Muhammad. Berjuang dengan Nabi Muhammad. Menegakkan Islam. Qala fashhadu. Tuhan kata, saksikanlah. Wa ana ma'akum minasyahidin. Aku bersama dengan kamu menjadi saksi. Tuhan menjadi saksi di atas perjanjian untuk beriman. Dan berjuang dengan Nabi yang dilantik di akhir zaman ini. Faman tawalla ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun.
Maka sesiapa yang berpaling, yang menyeleweng selepas itu, selepas ada janji ni meleweng, tak ikut Nabi ni. Bukan tak ikut, lawan pula. Berperang Nabi ni dengan Nabi ni. Faulaika humul fasiqun, mereka adalah orang yang sangat jahat. Mereka orang yang sangat jahat, Tuhan kata. Sangat jahat puak-puak ni. Dengan sebab itu, kita mesti berwaspada dengan puak-puak yang tahu kitab, tapi tak ikut Islam. Ini lebih jahat daripada yang tak tahu kitab lagi. Wallahu a'lam.